ibu-ibu kita pada masa dulu lalui. So cabaran dia of course is bigger. The challenges are lebih besar. Macam what I said just now, kita kerja, kita akan jumpa dengan orang di luar sana, dengan lelaki, dengan yang bukan murim, dengan klien, dengan everything. So I rasa benda ni again ialah apa kita buat tu is back to apa yang kita lakukan tu is back to what I say is apa niat kita. Niat kita is juga restu suami kita lah. Pandai jaga diri kita, because I see wanita muslimah ni kalau kita cakap wanita je, sebenarnya apa yang penting sekalipun kita cakap wanita muslimah tu wanita yang menutup aurat dan sebagainya kan. Sekalipun kalau dia tak pakai tudung is just I cakap secara general lah. Yang paling penting sebagai seorang wanita tu I rasa ialah bila dia ada sifat malu. Itu apa yang I Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Hey, kita dengan Cip hari ni. Ni member lama ni. Okey, sini aku panggil Ustazah boleh? Jangan lah. Hari ni kita datang sebagai friend-friend lah. Friend-friend kita nak lah. sharing kan. Jadi friend-friend pun. Kalau Ustazah tu berat sikit lah. Tak ada benda. Okey, dia simple. Orang yang ada ilmu agama, ada ilmu sikit, kita respect dengan ilmu dia. Ustazah. Ini Ustazah Marina. Sikit-sikit lah. Apa yang kita dah belajar lah. InsyaAllah. Okey. Ini Puan Marina. Kawan lama ni. Kawan lama sangat. Kan? Minyak dagu cerita apa? Minyak dagu jadi 2006 girlfriend yang kena santet dia. Kena mandrem. 2006. Lama tu. Ya Allah. Okey, tu cerita lama. Okey. Terima kasih sudi datang chat dengan aku. Terima kasih jemput kita Memang kita awak. Okey, kau pun boleh, kita awak pun boleh, members. Anyway, okey. Kita topik ni bila I text you cakap topik ni heavy bunyi dia berat. Tapi dia pun memang tak ringan. Betul. Kan? Isu tak ringan. Betul. As a woman Muslim, kita tahu perempuan, wanita antara wanita adalah kaum yang senang masuk syurga, insya-Allah. Senang juga masuk neraka. Yes. Kan? Itu yang seram dengar tu. Kan? So berat dia macam mana tu? Okay, how you want to live as a Muslim woman, macam mana kita nak balance antara senangnya ke sana dan senangnya ke sini. Okay, bila kita cakap pasal wanita ni dia macam sangat besar tanggungjawab dia, sangat menyeluruh, apatah lagi apabila wanita tu dah bersuami kan. Bila kita cakap macam you cakap wanita paling banyak paling mudah masuk syurga dan paling mudah juga ke neraka, itu adalah statement daripada Nabi kita sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda dia kan, yang dia cakap bila aku ke syurga aku nampak banyak fuqara. Fuqara tu banyak fakir miskin. Masya-Allah. Tapi bila dia lihat neraka pada saat tu, banyaknya wanita dekat dalam tu. Tapi sebelum kita cakap yang just now cakap perempuan senang ke syurga, senang juga ke neraka. So tadi kita cakap macam Nabi kata senang juga nampak wanita, paling banyak wanita dekat neraka. So sebenarnya sebelum tu Nabi pernah cakap juga yang mudahnya wanita tu juga untuk masuk ke syurga ni ada 4 benda kan. I still remember lah, ini sepanjang kita belajar lah my ustazah selalu cerita. Sebenarnya dia kata mudah je. Nombor 1 is Nabi kata nombor 1 is solat 5 waktu. Kemudian puasa bulan Ramadan. Nombor 3, nombor 4 ni sebenarnya yang payah sikit. Nampak mudah, iaitu menjaga maruah diri, harga diri. Dan nombor 4 tu ialah taat kepada suami. Ini mungkin nombor 1, nombor 2 ni kalau kita lihat ialah solat dan waktu. Puasa mungkin pada kita macam insya-Allah lah kalau kita lakukan. Tapi nombor 3, nombor 4 ni kita nampak sebagai seorang wanita, dia nampak macam senang. Jaga diri, jaga maruah diri, kemudian taat pada suami. Itulah benda yang saya rasa saya sendiri sebagai wanita, sebagai seorang isteri, sebenarnya benda tu bukan mudah.
Terutamanya bila jaga maruah tu, kan Cip, kita ni sebagai wanita kita bekerja di luar dan sebagainya. Kita nak jaga diri kita ni sama ada bila di depan suami kita atau di belakang suami kita. Bila suami kita tak ada, maknanya bila kita pergi kerja, kita ada kawan-kawan lelaki, kita bila bertugas, kita ada yang bukan muhrim dan sebagainya. Dekat situlah yang mencabar kita sebagai wanita. Macam mana kita jaga aurat kita, macam mana kita jaga percakapan kita, macam mana kita nak jaga suami kita punya aib lah. Contohnya macam menceritakan benda-benda yang tak elok. Macam tu lah. Kadang-kadang tanpa kita sedar, benda-benda macam ni yang kita nampak remeh, tapi Masya Allah, itu yang sebenarnya punca daripada senang masuk tu, dia pergi boleh seleweng ke kenal tu macam tu. Apatah lagi yang taat tu, yang taat pada suami tu, saya rasa sesuatu yang selagi mana suami kita tu ikut perintah Allah, kita mesti taat lah. Dia tu dah kira macam syurga kita lah. Kalau dulu kita sebelum kahwin, ibulah syurga kita kan. Macam sekarang, saya sebagai seorang isteri, apa-apa dulu kalau nak exam, nak apa semua, minta mak, nak sebelum tu minta mami doakan. Sekarang dah ada lagi satu ni. Sebelum ni saya selalu cakap, Del doakan nak exam, Del doakan nak pergi hosting ni, doakan semua. So inilah kita punya syurga kita lah. So benda tu yang saya rasa sebagai wanita tu dangerous dia ialah part kita nak betul lurus dengan suami kita. Macam tu lah kan, bila cakap tentang syurga dan sebagainya, dia macam very critical lah. So the challenges macam sekarang, okay lah, you say dah, macam kita kerja kat luar, we meet a lot of people. Even kalau kita tak jumpa orang yang kita kenal, macam kawan kerja ke apa, on the way to work, we meet a lot of people, kan? Betul. So what are the things yang berat, pasal kadang-kadang perempuan pun boleh jadikan sebab untuk lelaki masuk neraka. Betul. itu pun betul juga. Kan? Allah, so dia jawab, you dosa is dosa. Mendosakan orang lain, mendatangkan dosa pada orang lain. So betul. All this is all package tau. Kan? Dia macam melibatkan kepada dia jadi big issue lah gitu kan. Daripada hanya seorang wanita tu tadi, dia boleh go around and make it. Dunia hancur banyak pasal wanita juga. Masya Allah. Masya Allah. Perang dunia ni banyak pasal wanita juga kan. So okay, now kita modern society lah. Kita hidup sekepura gini dengan keadaan kita macam ni. Bebas tak bebas tapi berpandukan agama. So how do you survive? I mean, how to face daily life macam kita tempuh hari-hari untuk jaga maruah tu. Jadi tak ada lelaki nak perempuan lah. Kita semua kena jaga maruah diri kita. Kan? So balancing being married and then being a mother and then work. Kan? You ada kerja, you ada anak-anak, you ada suami. Betul. And tanggungjawab yang berat. So how do you say balance atau jaga lah within this three? I think dia pendek kata, I think I always macam for myself lah, I always back to apa niat kita lah. Macam for myself, kalau I kerja, I nak buat sesuatu tu, I make sure that bila apa-apa benda kita nak buat tu, niat kita apa kan. Macam I always pegang pada this khairun nas anfa'uhum linnas. Maknanya apa yang kita buat sebagai manusia tu yang memberi manfaat pada manusia lain. Macam the one I nak datang sini, I always think, okay, this one is sesuatu yang kita boleh kasih manfaat pada orang. So, I buat. So, kalau I rasa benda tu macam, nak buat sesuatu yang macam, I don't think so, this is nothing macam benefit me and also people, I rather not to do. Macam, I also know apa, kita mesti tahu apa yang husband kita suka, apa husband kita tak suka, for example. So, I think back to niat kita balik lah. So whatever I nak buat, benda-benda tu is back pada niat kita. Kita buat satunya kerana dia lah first. And second is there's to husband kita lah. Once kalau kita buat, tapi for example, katakanlah I berlakon. Kononnya I berlakon tapi there's something yang maybe I nak buat sangat tapi maybe my husband don't like it. So kalau I buat, maybe benda tu berjaya tapi tapi dia tak nampak dia punya berkat dekat situ. So pada I always buat apa-apa is based on my niat lah. I buat kerana dia, macam dia cakap,
Cik cakap kan macam juggle so many things kan. Macam kita ni perempuan, I think all women out there facing the same thing lah. Kita yang dengan anak-anak, dengan kerja, ada banyak wanita sekarang semua kerja kan. So I think memang nak juggle tu is, kita akan rasa dia macam beban tau. Kita sebagai wanita ni kita kenapalah macam jadi satu beban. Susah. Tapi back kita pujuk diri kita sendiri, kita cakap diri kita sendiri, aku buat ni sebab apa? Aku buat ni kerana Allah. Jadi kadang-kadang you masak, you dah penat, you buat kerja rumah macam tengah terbalik kan. Ambil anak apa ni, you akan macam rasa it's nothing because your intention is because of Allah lah. So macam kadang kita masak ke sedap ke macam mana, kadang suami kita pun lupa nak puji that kind of thing kan. So macam pada kita macam dah tak kisahlah, because I do this because of Allah, because for happiness of my children and suami. So I think I back to I think what is our niat. That's very important I rasa for myself to terus buat benda ni, kerja ni, walaupun penat, walaupun ini, tapi this is what I love, then I do, and I do because of him. So, That's the most important. The balance lah. This is okay. Another one, kita berbual je lah. It's difficult pasal kita tahu Marina, seorang penari, seorang pelakon, host dan sebagainya. It's a performance. Yeah. Dan okay, kerja kita banyak Betul. penglibatan seni, seni performance. So ini ada, dia sensitif tak sensitif, tapi just awareness. Okay, how do you balance? Because ada orang pandang seni tu kerja yang okay, ada orang pandang remeh. Betul. Worse, ada orang pandang kerja tu kerja maksiat, you know. So you as a Muslim woman, one of the icon lah. Aduh, ikonnya lah. Icon. Marina Yusof siapa tak kenal daripada muda sampai tua. I mean, tak tua sangat lah sampai sekarang. Janganlah tua. Tak. Masih hehe lagi. So masih aktif lah. Masih very active. When you appear in theatre works, apa kerja-kerja teater, kerja-kerja pentas, masih perform lagi. Yes. Yeah. So what's the challenge? Okay. Yeah. Because you expose. Betul. Because the idea of performance is you have to see me. Betul. So you kena draw attention, every eyes on you. Yeah. So betul. how do you balance that? balance that? Okay, memang betul tau. Because macam sekarang I lagi continue belajar kan. I continue belajar in Usuluddin Comparative Religion. So in IIUM, our professor semua memang kencang-kencang lah. So every time, selalu bila kita nak kenalkan diri macam what are we doing, mostly all my classmate, they are basically they are macam ada religion. I pun ada background sekolah madrasah lah. Tapi bila tanya what are you doing now, kan, kenalkan ada yang kerja engineering apalah, ada yang ini. Tapi bila I nak kenalkan macam I'm a creative director in the performing arts. So selalu macam the doctors and the professors macam very macam interested to know macam you dekat performing arts you buat apa? So I terangkan lah. So bila I rasa itu adalah my first love lah. Macam seni ni is my first love. Even dari dulu kecil I sekolah madrasah, dari darjah 1 I sekolah madrasah Ma'arif. I kena kick out pun pasal seni. Primary 6 I kena buang pasal I keluar paper. Kelembutan Marina Jaya pikat penonton. Aduh. Kena tampal dekat school board tau. So my parents kena panggil. I masih ingat my arwah father semua turun. But he is the one yang sangat support I. In whatever I do in the arts. Dia kalau performance dia yang akan ambil gambar, akan ini semualah my arwah father. And sampai yang bila kena jumpa principal, bila dia tanya, Marina, awak sekolah madrasah? Because dulu asatiza dulu tak sama dengan sekarang. Seriously, they are so serious about it. Dia orang macam kira kalau you menari, you kira neraka. Sampai tahap macam tu lah dulu-dulu. So masa tu I P6, saya masih ingat kita duduk dekat bilik mudir principal. Dia tanya, you choose, you nak sekolah madrasah ni atau you masih nak berjoget lagi. So dia tanya my father. So my father kena ini. My father tak jawab. My father tanya, Ina, saya tak nak jawab, saya suruh anak saya yang pilih. So I cakap, saya masih nak belajar kat sekolah ni dan saya masih nak menari. So I cakap, no, you cannot choose both. So itu yang lepas tu I berpindah ke sekolah madrasah Junid. Pasal degil ni nak
tetap nak menari, tetap nak belajar madrasah. So I move to Madrasah Junid. Kat Madrasah Junid pun sama buat PA, masih involved in dance dan ini. Dapat tahu then I move to Malaysia for ikut dengan my brother Ustaz Yusri. Kita di Malaysia di Kota Baru. Sampailah habislah until my syahadah, which means my A-level punya bahagian Arab. So macam seni tu dia sebati lah. No matter what, sampai sekarang ni I choose to continue because I rasa I tak nak tertinggal dengan benda-benda yang I pernah belajar dulu. And what makes me want to move forward because my children yang juga sedang belajar madrasah, I nak sama-sama dengan diorang. Macam kalau diorang hafal Quran, I nak sama-sama dengan diorang hafal sama-sama. I want to have this, macam orang kata nak panggil ustazah, I lebih rela ustazah in the family lah. Macam to my children. So walau macam mana I belajar pun, I tetap tak tinggalkan this seni. Maknanya I still buat because I know apa yang I buat ni is actually macam I cakap lah, selagi dia mendatangkan manfaat kepada orang lain, I rasa benda tu tak salah. Kesenian I pun tidak terlalu sesuatu yang over the ini, is a traditional dance and dan saya rasa I always share this with my university students dengan my classmate, dengan my professor. Actually apa yang kita buat ni is not apa yang kita pentaskan tau. Macam I dance, the movement, all that. It's actually dalam ruang proses kita buat towards my juniors. For example, my dancers kita ada banyak peringkat kan. From junior kepada kita punya remaja, kita punya even mothers. So the process yang kita actually benefits tu is during the process yang kita tunjukkan kebaikan yang kita buat lah. Maknanya these dancers walaupun diorang ni hobi diorang memang menari, tapi kita tak tahu what is their background kan. So so kita kenal diorang macam tu dan diorang lihat kita sebagai role model. So kita ni kena tunjukkan benda yang baik lah. For example, kita buat jemaah, orang pun tak tahu kita dekat company tarian tapi kita buat berjemaah, kita buat kelas agama for example. Kita buat so benda-benda ni yang I rasa yang boleh memberi manfaat pada orang lain. It's not only on stage orang tengok, tapi the behind the scene yang apa kita buat ni. Macam what Cik Som selalu ajar kita, tegur anak-anak remaja ni apa yang diorang pakai, tutup sikit, no? So itu yang benda-benda yang I rasa itu yang kita share. Di sebalik seni yang orang nampak in front lah, orang nampak Rafaat sebagai pelakon kan. So but they don't know behind what we are actually progress towards the ukhrawi. You see, people won't know. So benda-benda ni yang I rasa boleh memberi manfaat pada the next generation. So that's how you balance art. Anyway, kita cakap apa, I hope we don't sound defensive, but there's always a dakwah bit in our arts, in our kan, macam dakwah tu di mana-mana. Even my ustaz say, dakwah tu tak terkecuali dengan dalam masjid, dalam ini. It can be in your performing arts, it can be dekat your theatre room, is anywhere, it's like everywhere. So, okay. Then, kita cakap pasal, what would you say to the rest of the women? The rest of the Seram women. ni. I mean, kita Bismillah dulu. talking about Minum dulu, okay, minum dulu. Terpergik ni. Okay, the rest of the women, because women now. Yeah. Wanita Melayu Islam sekarang. Okay, Singapore, Malaysia, Indonesia. Terus rantau. With the fact that kita tahu, okay, wanita adalah kaum yang senang masuk syurga dan kaum yang senang juga masuk neraka. Masya Allah. So what would you say, or apa yang you nak share, so, okay, how to live life without really worry sangat pasal syurga dan neraka. I mean, we have our own worry like that. Betul. Tapi jangan terlalu terganggu dengan benda tu sehingga kita tidak dapat menjalani hidup seperti biasa. Dan hidup yang seperti biasa sebagai seorang muslimah bagaimana? Yeah, what is it? Okay. I think betul lah. Sebab kalau kita lihat kita wanita moden sekarang ni kalau kita nak tengok Singapore everywhere, kita adalah wanita yang berkerjaya kan. Kita tak boleh samakan dengan apa yang ibu-ibu kita pada masa dulu lalui. So cabaran dia of course is bigger. The challenges lebih besar. Macam what I said just now, kita kerja, kita akan jumpa dengan orang di luar sana, dengan lelaki, dengan yang bukan murim, dengan klien, dengan everything. So I rasa benda ni again ialah
apa kita buat tu is back to apa yang kita lakukan tu is back to what I say is apa niat kita. Niat kita is juga restu suami kita lah. Pandai jaga diri kita, because I see wanita muslimah ni kalau kita cakap wanita je, sebenarnya apa yang penting sekalipun kita cakap wanita muslimah tu wanita yang menutup aurat dan sebagainya kan. Sekalipun kalau dia tak pakai tudung it's just I cakap secara general Yang paling penting sebagai seorang wanita tu I rasa ialah bila dia ada sifat malu. Itu apa yang I belajar lah. Macam selagi seorang wanita tu dia ada sifat malu, dia boleh bawa diri dia ke mana-mana. For example, dia seorang wanita moden, maybe dia belum lagi nak bertudung kan. Tapi bila dia ada sifat malu, dia boleh pandai bawa diri dia. I mean, dia pandai jaga diri dia. Dia walaupun dia tak bertudung, sekurang-kurang pakaian dia tidak menjolok mata, that kind of thing. Because bila sifat malu tu besar tau. Cara kita bercakap, cara kita ketawa depan halayak ramai, itu semua termasuk dalam sifat malu lah. Kalau kita cakap wanita muslimah yang bila dia dah pakai hijab orang akan pandang, confirm dia ni is complete. Tapi sebenarnya tak semestinya. Kadang-kadang sifat malu ni tak ada pada even wanita yang bertudung. You see? Benda sifat malu ni sebenarnya very important lah. So itu yang boleh menjadikan wanita tu pandai jaga maruah diri dia lah, I rasa. Bila dia berdepan dengan orang macam mana. For example, dia ada suami, dia tahu I have a husband, I have responsibility, I have ni. So dia tahu bawa diri dia. So back is better kalau of course dia dah menutup aurat lah. So saya rasa back kepada individual lah, kepada wanita tu sendirilah. How she want to portray herself. Bila dia berdepan dengan orang, dia mesti tahu dia macam tadilah yang Nabi katakan, 4 benda tu. Kalau kita nak betul nak masuk syurga tu, pegangan ni 4. Solat, puasa, pandai jaga maruah diri, taat pada suami. Kalau dia ada plus-plus yang extra, dia buat sunat, dia buat ini, wah tu lagi kira dah bonus Masya Allah. Tapi benda yang all this for ni, Insya Allah lah kalau betul kita pegang lah. Memang dia nampak macam senang lah, tapi it's not easy lah. And for me, myself, I also masih belajar, this is also a reminder for me. I cakap ni pun actually I remind myself. Saya mengingatkan diri sendiri macam kadang bila nak keluar di mana-mana pun I always ingat balik macam okay, aku keluar ni nak kerja, aku keluar ni. So we know our intention balik lah. So kalau nak pergi mana-mana, I always cakap dia, I have this doakan I punya ini semua okay. So kita mesti ada macam, how to say suami kita ada respect lah to him. Like for example macam walaupun dia tak kacau kerja kita, like dia Ada is the one lah macam tak pernah kacau I kerja tau. Macam balik pun tak pernah macam nak kena ambil apa. It's not the one like that. Semua you buat sendiri apa. Tapi everything I do, I akan cakap mesti minta dia punya blessing lah. Macam I think it's not easy tau. This is my first time on stage buat live for example kan. Dia doakan for InsyaAllah I doakan. So dekat situ I rasa as a husband, dia pun nampak macam Masya Allah. Kan, ini adalah nak buat sesuatu atas restu dia sebagai seorang suami. So I think itulah kita wanita nak kena ingat balik lah. Walaupun kita kadang-kadang macam, alamak, husband kita tak understanding, alamak apa kita buat, dia pun tak tahu. But I think it's very important for little things like that lah. Best. Yeah. So that sharing. Itulah kita dapat daripada Ustazah Marina. Ustazah kat rumah dia tak nak pergi Ustazah tapi I still see you as Ustazah. You have the ilmu agama dan Ustazah. Thank you very much. Terima kasih. Nice ngobrol-ngobrol with you. Oh dah habis lah. Nak sambung lagi? Boleh. Kita boleh jalan lagi 2 jam, 3 jam boleh. Best lah. Benda-benda macam ni kadang macam bila I talk to you rasa baru macam at least yalah kadang-kadang orang nak ambil pun boleh, tak nak ambil pun boleh lah. Just is for pada I macam kita perkongsian sama-sama kita. Sharing, People always see us the front like we are entertainer, we are performer. Tapi kadang-kadang orang tak nampak apa yang orang sering pertikaikan apa yang seorang itulah yang susahnya people judge one another kan. So I think InsyaAllah program ni boleh can see the other side of orang-orang yang you interview tu semua. I think because kita like concern macam tadi you cakap pasal exposure apa? Betul. Perasaan malu. Betul. Correct. Because whatever yang kita letak dekat social media. Correct. Although it's not near. So but itu ada
Harus Ya, ada urusan social media malu. especially kan. Ha. Orang gaduh sikit dengan husband, what letak dia ni. So I think itu benda-benda yang little things yang boleh jadi pop. Itu tadi lah yang boleh. Ya, yang boleh Tadi ke nak masukkan ini boleh terpesong, masya-Allah, Ya, nauzubillah. because ya malu, because ya aib Aib, orang ya, lain, aib aib. dia sendiri lain. Correct. So I think the sharing is what we Ya, sometimes sebab betul. apa? Daripada okey, pertama aib terbuka suami. Yang kedua, dia dah menjadi satu andaian fitnah, kan? So dia jadi makin big. So benda tu yang menyebabkan ni asal puncanya kita lah yang buat. Kalau kita tak letak, nothing happen. Ya. So back to us lah. Back to kita So, wanita lah. Ini pasal wanita. Wanita, Back to pada kita wanita. So sebelum buat apa-apa tu, kita fikir dulu lah. Jangan terus tengah emosi marah kan. Tengah gaduh, tengah apa. Memang tengah marah tu, syaitan pun cakap, go, post now. So kita kena, yalah, zikir banyak. Ingat balik, astagfirullah, betul ke? I think this is not right. So ingat balik. Kalau letak tu apa akan jadi? Ya Allah, akan jadi besar. Suami aku akan disalahkan keluarga dia, mak bapak dia, adik-beradik. You know, is jadi Very big. Yeah. So kita kalau isteri yang baik, saya rasa bukan saja kita hormat dia, we have to hormat the whole mak bapak dia, family dia. Ya, itu saya rasa kalau kita betul want to be a very good Muslimah, insya-Allah lah. InsyaAllah. Insya-Allah. Wanita ni dia Tengah belajar lagi ni. kedudukan wanita ni tinggi kan. Masya-Allah. Berat. Berat. Ya. Ya. Jadi yang boleh buat amankan lelaki, Betul. dia boleh buat lelaki gaduh, lelaki perang pun sama juga. But we have certain aspect. Because the religion, agama kita memang meletakkan wanita satu tahap yang tinggi. Sangat tinggi. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak. Thank you. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Biasa kita tersilap ngobrol kata, tu. Kan, kita ni biasalah manusia yang Kita baik sharing. tu dari dia. Ya, kita sharing. Ya. Yang baik ambil, yang tak baik Betul. buat pekak. Thank you. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum.